Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Ya, Nick Elin. Siapa sebenarnya Nick Elin ini? Ramai mengatakan bahwa Nick Elin ini ahli muda, parti muda. Dan melalui pendedahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahwa Nick Elin ini adalah ahli kepada Muafakat Nasional yang dipimpin oleh Anwar Musa bersama-sama dengan Parti PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi, benarkah semua itu? Jadi ini perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat semua. Ya, apabila dikatakan dalam satu broadcast, Nick Elin mengesahkan bahwa beliau adalah ahli kepada Muafakat Nasional. Jadi peguam Nick Elin, Zurina Nick Abdul Rashid mengesahkan bahwa beliau ahli Muafakat Nasional MN sebagai menjawab dakwaan yang sedang tular di media sosial berhubung dengan perkara ini. Katanya Presiden Muafakat Nasional sendiri menjemput saya katanya untuk menyertai, dan apabila menyemak laman web mereka, ia menekankan perpaduan kasih sayang, kebebasan dan juga keadilan yang saya percaya bermanfaat untuk Malaysia. Jadi saya memohon keahlian dalam talian dan permohonan diluluskan serta merta, katanya ketika diwawancara eksklusif di podcast Beyond the Headline News Straits Times. Ini adalah susulan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa mereka yang memulakan cabaran perlembagaan adalah dari Kelantan yang juga ahli Muafakat Nasional. Ketika ditanya hubungannya dengan mana-mana ahli politik, Nick Elin berkata beliau adalah ahli UMNO dan bernaung di bawah Parti Melayu Bersemangat 46. Jadi saya bukan ahli politik katanya, tapi saya bergabung dengan mana-mana parti politik yang kelihatan baik. Itu antara kenyataan beliau. Dan bagaimanapun beliau berkata cabaran 18 ketetapan syariah yang dibawa ke mahkamah oleh beliau dan anak perempuannya, Tengku Yasmin, tidak berkaitan dengan langsung dengan sebarang kepentingan politik. Kami tidak disokong oleh sesiapa, ia hanya kami berdua dan peguam kami, katanya. Jumat lalu Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2009 adalah terbatal dan tidak sah. Ya, Ketua Hakim Tengku Maimun menyertai panel 9 orang membuat keputusan untuk menolak 16 daripada 18 peruntukan yang dicabar. Hanya 2 peruntukan yang kekal status quo perlembagaan dalam senarai itu ialah menjual atau memberikan anak kepada orang bukan Islam atau Islam yang tercelah secara moral dan perkataan yang boleh memecahkan keamanan Section 30. Lebih banyak wawancara akan disiarkan pada episod pada Beyond the Headlines jam 9 pagi esok. Tonton di saluran YouTube NST online. Itu antara satu pendedahan ya, bahawa sebenarnya Nick Elin ini telah mengesahkan sendiri bahawa beliau adalah ahli kepada Muafakat Nasional. Yang presidennya, pengurusinya kalau saya tidak silap itu Anwar Musa. Dan Anwar Musa ini salah satu pemimpin UMNO yang telah menyertai parti PAS, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini rakan ataupun geng mereka sendiri, tetapi apabila geng mereka mencabar enakmen jenayah syariah di Kelantan kepada kerajaan Kelantan, yang disalahkan adalah kerajaan perpaduan, sahabat-sahabat semua. Ini apa cerita nih? Apalah. Jadi Anda boleh berikan semungkin pandangan Anda dalam ruangan komen. Dan sebelum saya akhiri, satu lagi yang ingin menarik saya kongsikan bersama dengan Anda adalah kenyataan terkini daripada Zaid Hamidi. Dan pendedahan ini sangat mengejutkan juga apabila PAS mempelawah UMNO untuk memperkasakan undang-undang syariah selepas terhantuk ke dinding. Itu antara kenyataan daripada timbalan Presiden, timbalan Perdana Menteri, bukan timbalan Presiden, timbalan Perdana Menteri Malaysia, yang mana beliau menegaskan perbincangan antara ahli Parlimen beragama Islam mengenai langkah memperkasakan undang-undang syariah boleh dilaksanakan, tapi tidak boleh dijadikan bahan politik. Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi berkata pembatalan 16 kesalahan syariah dalam enakmen Kanun Jenayah di Kelantan adalah merujuk peruntukan perundangan yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Dun Kelantan. Menurutnya, yang juga Presiden UMNO, keputusan Mahkamah Persekutuan itu tiada hubung kait dengan Mahkamah Syariah. Dan soal perbincangan boleh diadakan, tapi kita mesti sama-sama menelaah mengenai soal penyatuan fikrah dan tidak dijadikan politik sebagai garis utama. Selepas terhantuk ke dinding, katanya baru menyebut mengenai mahu memanggil seluruh orang Islam
untuk mengadakan perbincangan mengenai perkara ini. Lapor berita harian. Zaijan juga ahli Parlimen Bagan Datuk berkata demikian ketika mengadakan kunjungan kasih sambutan Tahun Baru Cina di Taman Desa Bersatu, Hutan Melintang Bagan Datuk hari ini. Dan terdahulu Timbalan Pesuruhjaya 2 PAS Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah mengajak semua pihak, terutamanya ahli Parlimen beragama Islam untuk bergabung demi memperjuangkan undang-undang syariah. Dan pada 9 Februari lalu, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Kelantan adalah terbatal dan tidak sah. Jadi sebenarnya kalau kenyataan daripada Amar ini katanya bersama mengajak yang mana-mana ahli Parlimen beragama Islam untuk menegakkan, memperjuangkan undang-undang syariah, ya sebenarnya ini sudah jelas ya. Banyak pihak yang telah memperkatakan, memberi pencerahan bahawa apa yang dicabar oleh geng mereka sendiri, oleh ahli muafakat nasional ini, bukanlah ya mencabar Mahkamah Syariah ataupun undang-undang syariah, tetapi mencabar ya bila mana Dewan Undangan Negeri Kelantan menggubal undang-undang yang melangkaui kuasa mereka dan tidak selari dengan perundangan ya perlembagaan persekutuan. Ini sebenarnya yang menjadi pertikaian, bukannya pertikaian berkaitan dengan agama Islam, Mahkamah Syariah dan sebagainya. Jadi kita nampak sahabat semua, kenyataan yang mereka lakukan dan buat ini seolah-olah ya agama terancam, seolah-olah Mahkamah Syariah terancam sahabat semua. Jadi itu adalah permainan isu yang ditunggang ya, karena kita tahu isu ini isu populis yang boleh membangkitkan amarah kepada rakyat Malaysia. Tapi kita percaya bukan semua ya boleh dipermainkan, diperbodohkan seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada parti PAS ini kepada rakyat di luar sana. Mungkin ada yang tertipu, tetapi yang tertipu itu pada hemat saya mereka yang mempunyai pemikiran yang cetek, ya, yang begitu senang untuk diperbodohkan, ya, begitu senang untuk dipermainkan, ya, dihasut dan sebagainya, tanpa memikirkan segala logik dan juga pencerahan yang telah pun diberikan. Itu sedikit pandangan saya sahabat semua berkaitan dengan isu ini. Jadi sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye bye.